pada pagi ini di dalam perkongsian ilmu berkaitan dengan tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Dan bagi sesiapa yang ada buku, maka boleh tengok pada muka surat 59. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ dan hadirat yang dikasihi sekalian di atas perkongsian penerusan program perkongsian ilmu pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan seterusnya berkaitan dengan tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar ini, iaitu berkaitan dengan perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia ini adalah daripada dirinya sendiri ataupun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun ada yang daripada diri dia sendiri, ada yang daripada Allah Ta'ala, atau bagaimana. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan cuba kongsikan sedikit ilmu berkaitan dengan persoalan ini. Perbuatan manusia adalah makhluk. وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. Semua perbuatan hamba, sama ada pergerakan atau diam, adalah usaha mereka secara hakikat. Dan Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakannya. Dan semuanya itu dengan kehendak, ilmu, qada dan qadarnya. Jadi ini petikan asal daripada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Maknanya teks asal matan kepada kitab tersebut, iaitu ulasan ataupun tulisan Imam Abu Hanifah. Kemudian kita lihat di dalam apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di sini, iaitu beliau menjelaskan bahawasanya semua perbuatan hamba ni, perbuatan kita ni, semuanya adalah usaha kita dari segi hakikat, dari segi zahirnya. Cuma yang menciptakan perbuatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dengan kehendak Allah, ilmu, qada dan juga qadar. Kita baca dulu huraian dia sebelum saya akan bincangkan berkenaan dengan persoalan ini berserta dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huraian. Apabila seseorang itu beriman atau dia kufur, dia memberikan sembahyang, menunaikan zakat, atau dia melakukan maksiat, semuanya dilakukan olehnya secara hakiki kerana dia adalah pelaku atau pembuat. Dia memiliki pilihan dan usaha. Manusia melakukan semua itu dengan pilihannya. Dia sendiri merasai bahawa dia tidak dipaksa melakukannya. Iaitu apabila dia mahu, dia akan melakukannya. Dan jika dia tidak mahu melakukannya, maka dia meninggalkannya. Terjadi atau terhasil apa yang dilakukan oleh manusia itu dengan ciptaan Allah. Dialah Allah yang menciptakan kudrat dan kehendak dalam diri manusia. Kas atau usaha merupakan gerakan dari dalaman atau jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Terjadinya kufur itu kerana kecenderungan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsunya. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Dia memperolehi apa yang dikerjakan dan menanggung apa yang diperbuatkan. Al-Baqarah ayat 286. Dalilnya ialah Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Surah As-Saffat ayat 96.
Dan firman-Nya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ringkasnya, manusia dan perbuatannya itu tidak terkeluar dari senarai makhluk ciptaan Allah. Allah Maha mengetahui setiap manusia yang akan diciptakan olehnya dan apa yang dilakukan oleh mereka. Semuanya itu tertulis di Lauh Mahfuz. Allah menciptakannya mengikut iradatnya dan telah ditetapkan takdir ke atasnya. Manusia melakukan apa sahaja perbuatannya mengikut kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Allah menciptakan sesuatu dengan kehendaknya selaras dengan ilmunya yang bersifat qadim. Manusia yang melakukan perbuatan dengan usahanya patut mendapat balasan dan ganjaran sama ada dipuji atau dicela, diberikan nikmat syurga atau siksaan neraka. Menisbahkan perbuatan kepada manusia tidak menafikan nisbah penciptaannya kepada Allah, kerana Allah yang menciptakan sebab-sebab kepada kewujudan perbuatan. Jadi ini apa yang disebutkan di dalam syarah kepada kitab yang kita bacakan ini, yang merupakan yang mana tulisan asalnya, petikan teks asalnya adalah daripada Imam Abu Hanifah. Secara ringkasnya apa yang disebutkan di sini, sesuatu perbuatan hamba, perbuatan manusia itu adalah merupakan ciptaan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu manusia mempunyai pilihan, manusia mempunyai usaha sama ada hendak melakukan sesuatu perkara itu ataupun enggan melakukannya ataupun tidak mahu melakukannya. Berkenaan dengan manusia mempunyai pilihan, yang itu kita telah bincangkan di dalam kuliah yang lepas berkenaan dengan, dan saya telah kemukakan ayat-ayat dan juga hadis Nabi SAW berkaitan dengan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan beberapa perkara. Yang pertama iaitu berkenaan dengan setiap perbuatan hamba adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawasanya Dia menciptakan segala sesuatu mengikut kehendaknya, mengikut ketentuan yang telah ditentukan olehnya. Sebagaimana di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu mengikut takdir, mengikut ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan termasuk di dalam ketentuan Allah taala, termasuk di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan manusia. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam buku ini, dalam syarah kepada apa yang terdapat di dalam buku ini, di dalam ayat di dalam surah As-Saffat, wallahu khalaqakum bima wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan, iaitu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan apa yang dilakukan oleh kamu, maknanya perbuatan kamu. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan bahawasanya Dia menciptakan segala sesuatu. Umpamanya di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang demikian itu, maknanya sifat-sifat dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Oleh itu beribadatlah kamu kepadanya dan ingatlah Dialah yang mentadbirkan segala-galanya. Sebahagian daripada ayat yang berkaitan dengan sifat mencipta Allah Subhanahu wa taala
Yang tu telah kita bincangkan dahulu di awal-awal pengajian kita, iaitu berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkenaan dengan sifat af'al, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di situ telah kita bincangkan salah satu daripada sifat perbuatan Allah adalah sifat mencipta. Cuma pada pagi ini saya akan kongsikan pula ayat-ayat berkaitan dengan bukan sekadar tentang sifat mencipta Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih daripada itu, iaitu Allah Taala menciptakan segala sesuatu, tidak ada satu pun yang terlepas daripadanya. Begitu juga di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah, Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Begitu juga di dalam surah Ghafir ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa anna tufakun." Yang bersifat demikian ialah Allah Tuhan kamu yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dari tiada kepada ada. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan daripada menyembahnya? Jadi mana di dalam beberapa ayat yang saya kongsikan tadi menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu. Mana segala perkara yang berlaku termasuklah perbuatan hamba tidak lepas daripada perbuatan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Najm ayat yang ke-53, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang menyebabkan seseorang itu tertawa dan menjadikan seorang itu menangis. Dialah yang menjadikan orang itu ketawa dan juga orang itu menangis. Maknanya tidak lepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi yang ini saya tak sempat nak terjemahkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak dan Imam Al-Bukhari di dalam Khalq Af'alil Ibad. Saya tidak tulis dia. Yaitu Allah, Nabi SAW bersabda, khalaqallahu kulla sani'in wa sun'atahu. Allah menciptakan setiap pencipta dan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia yang menciptakan sesuatu, manusia yang menjadikan sesuatu. Dan begitu juga ciptaan dia, sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Maknanya sesuatu perbuatan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, itu juga tidak terlepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu saya telah jelaskan di dalam perbincangan sebelum ini berkenaan dengan iradah kauniyah Allah Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dari segi kejadian, mana setiap kejadian Allah Subhanahu wa taala tentukan termasuklah dalam soal-soal perkara-perkara yang zahirnya kita yang melakukannya, tetapi hakikatnya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara yang kecil-kecil berkaitan dengan kita kata buat peralatan, meja, kerusi, kereta dan sebagainya, zahirnya kita tidak nampak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dengan sifat mencipta dia tu iradah kauniyah, qada kauni, kehendak Allah Ta'ala dari segi kejadian. Allah Ta'ala telah menentukan dengan campuran bahan begini, maka itulah yang akan berlaku. Maknanya tidak lagi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Mana daripada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW menunjukkan bahawasanya hamba ni, manusia ni, diri kita ni, sama ada zat kita, sifat kita, perbuatan kita, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tu sekali package antara kita dan juga perbuatan kita. Namun begitu, ia tidak lagi daripada usaha daripada Allah usaha daripada manusia. Sebab itu di sini, maknanya dalam buku, di dalam huraian ni, maknanya bila mana seseorang itu beriman atau dia kufur. Dia beriman atau dia kufur. Dia buat benda baik atau sebaliknya, dia tahu benda itu berlaku dengan pilihan daripada dia. Maknanya dia boleh pilih, dia bebas untuk memilih sama ada dia nak melakukan sesuatu ataupun dia tidak mahu melakukan sesuatu perkara. Sebab itu di dalam ayat, kalau kita tengok dalam buku ni, di dalam surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat tu kalau kita lihat, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebankan manusia kecuali dengan kemampuannya. Dia memperolehi faedah, kebaikan, pahala daripada yang dia usahakan, kebaikan yang dia usahakan, dan ia mendapat siksaan daripada kejahatan yang ia kerjakan. Mana Allah Subhanahu wa taala kata Allah Taala tidak membebankan manusia kecuali setakat yang dia mampu sahaja. Maknanya perbuatan dia tu adalah pada usaha dia. Yang dia mampu Allah Taala kira. Yang dia tidak mampu melakukannya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengira. Tidak ambil, maknanya tidak dikira sebagai sesuatu hisab dan sebagainya. Tidak. Sebab apa? Sebab ia daripada usaha dia sendiri. Bukan daripada usaha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan itu sendiri diciptakan oleh Allah Taala, tetapi untuk melakukannya, ia adalah merupakan usaha daripada seseorang manusia. Sebab itu dikaitkan dengan taklif, dikaitkan dengan sa'ah, dikaitkan dengan kemampuan. Dengan kemampuan. Kalau tidak dengan usaha dia, walaupun perbuatan itu sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala, tetapi kalau tidak dikaitkan dengan usaha dia, nescaya tidak ada hubungan dengan kemampuan. Sebab kalau perbuatan Allah Ta'ala, kalau usaha daripada Allah Ta'ala, dia tidak berkait dengan kemampuan. Usaha, kehendak, perbuatan Allah Ta'ala, waktu tu dia tak ada istilah mampu tak mampu, tak ada. Maknanya tidak ada. Allah Ta'ala melakukan mengikut kemampuan dia, tidak ada. Allah Ta'ala tak lakukan begini sebab apa? Sebab dia tak mampu, tidak ada. Allah Ta'ala tidak memasukkan semua manusia ke dalam syurga sebab dia tidak mampu. Tidak. Allah Ta'ala mampu. Allah Ta'ala maha kuasa. Kalau dia nak buat, dia boleh buat. Tidak menjadi persoalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang berlaku seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Manusia ni ada baik, ada buruk, ada mendapat balasan baik, ada mendapat balasan buruk. Itu adalah kerana iradah kauniyah Allah Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kejadian yang menghasilkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kejadian. Itu bukan kerana dia mampu ataupun tak mampu. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala kaitkan, Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan kemampuannya, menunjukkan bahawasanya perbuatan manusia adalah merupakan sesuatu yang diusahakan olehnya, sesuatu yang di dalam pilihannya, Sebab itu kalau kita tengok di dalam buku ni, yang ditulis oleh pengarang buku ni, mana dia kata
atau usaha merupakan gerakan dalaman atau jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Itu maknanya perkara tu. Nah, berlaku sesuatu tu sama ada keimanan ataupun kekufuran, kebaikan ataupun keburukan. Semua tu datang daripada jiwa dia, datang daripada dalaman dia. Dan dia mampu sama ada dia nak teruskan perbuatan tersebut ataupun dia nak meninggalkan perbuatan tersebut. Itu baik. Mana itu dengan pilihan daripada dia. Maknanya pergerakan apa tu secara hakikatnya adalah usaha manusia itu sendiri. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berkata maknanya di hari akhirat kelak. Di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kata-kata dia kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak. Allah Taala kata apa? Wa nudu atilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru, iaitu orang-orang yang beriman diseru. Orang-orang yang akan memasuki syurga diseru. Itulah syurga yang diberikan kepada kamu, diwariskan kepada kamu dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Maknanya kerana perbuatan kamu, kerana kasih kamu, kerana pilihan kamu, kamu melakukan kebaikan di dunia, maka itulah syurga yang telah diwariskan kepada kamu, yang telah ditetapkan kepada kamu syurga. Kenapa? Kerana perbuatan yang kamu lakukan, yang kamu pilih, yang kamu usahakan. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keburukan pula di hari akhirat pula. Iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sekarang ni saya bentangkan ayat Quran tentang perbuatan-perbuatan manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil yang menunjukkan berlakunya perbuatan tersebut, lahirnya perbuatan tersebut pada diri seseorang, itu adalah merupakan usaha dia sendiri, itu adalah merupakan pilihan dia sendiri. Kemudian kita akan bincangkan, kongsikan pula ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya menunjukkan ada perbezaan antara kebaikan dengan keburukan. Ayat ini menunjukkan semua mari daripada manusia. Ada juga yang dapat lain dan saya akan berikan, jelaskan solusi dia, penyelesaian kepada ayat-ayat yang sedemikian. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum kedua-dua perkara. Tadi satu ayat berkaitan dengan kebaikan. Inilah syurga yang kamu warisi kerana perbuatan yang kamu lakukan. Kemudian berkenaan dengan neraka, berkenaan dengan keburukan. Celaka terhadap apa yang ditulis oleh tangan kamu. Celaka terhadap apa yang telah kamu usahakan dahulu. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-281, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiayai, tidak dirugikan. Jadi maknanya sama ada kebaikan ataupun keburukan, soleh ataupun poleh, kejahatan. Maknanya kebaikan ataupun kejahatan, semua sekali akan dibalas, diberi balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan tersebut kenapa? Apakah
Kenapa? Kerana usaha kamu. Kerana usaha manusia melakukan perbuatan tersebut. Jadi maknanya amalan manusia ni, perbuatan manusia ni asalnya ia adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalan perbuatan mereka, usaha mereka tidak mengeluarkan perbuatan tersebut daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana tetap dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Maknanya perbuatan itu, perbuatan kita kata kalau buruk lah, kalau perkara keburukan. Perbuatan mencuri itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Bukan manusia yang menciptakannya. Namun berusaha melakukan pencurian, melakukan kecurian, itu adalah usaha daripada manusia. Usaha daripada manusia. Jadi maknanya perbuatan manusia ni semua sekali disandarkan kepada Allah dari segi menjadikan perbuatan itu, dari segi menciptakan perbuatan itu, namun disandarkan kepada manusia, disandarkan kepada hamba dari segi perbuatan perlakuan, dari segi perbuatan tersebut berlaku kepada dia, dari segi usaha itu disandarkan kepada manusia. Maknanya itu dua perkara yang berbeza. Begitu juga benda-benda yang baik. Begitu juga perkara-perkara yang baik. Perbuatan apa kita kata? Sembahyang. Sembahyang adalah merupakan perbuatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada seseorang manusia, pada diri manusia perbuatan sembahyang dia. Itu perbuatan memberikan zakat dia. Namun melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan pilihan manusia, merupakan usaha daripada seseorang manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di tempat yang lain, di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang mahu kufur biarlah dia mengingkarinya, mengingkari kebenaran daripada Tuhan kamu, daripada Tuhannya. Jadi mana di sini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia boleh memilih sama ada dia mahu beriman ataupun dia mahu kufur. Kalau dia memilih untuk beriman, maka dia akan beriman. Kalau dia memilih untuk kufur, maka dia akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya perbuatan semua tu diciptakan oleh Allah Ta'ala, namun perlakuan melakukan perkara tersebut itu semua datangnya daripada manusia. Maknanya adalah merupakan pilihan manusia, adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang manusia. Baik. Ada soalan ni tak berapa faham. Ni soalan ke nak bagi tahu ni. Jadi perbincangan masih ada lagi beberapa poin. Ada poin lain lagi yang akan disebutkan, yang akan saya sebutkan. Mana tadi? Kemudian terdapat lagi beberapa ayat yang lain. Yang ini saya tak sempat ambil, atau saya ambil. Tidak. Tak ada.
Tak ada soalan lain. Okey, saya teruskan. Uh, Kemudian berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Ada ayat yang menyebutkan kebaikan dan juga keburukan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di dalam surah Yunus ayat yang ke-107. Ini sebab saya baru nak ambil ini, saya tersempat nak buat semua sekali tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Dan jika Allah mengenakan sesuatu, mengenakan engkau, nanti saya copy paste terjemahan dia. Jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia. Dan jika dia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya. Allah melimpahkan kurnia-Nya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengasih, maha pengampun, lagi maha mengasihan. Jadi di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua sekali kebaikan dan juga keburukan. Bila Allah Ta'ala nak berikan keburukan kepada seseorang, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang, begitu juga tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang. Ini saja. Kemudian, namun begitu, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya menunjukkan mana timbul kemuskilan tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya keburukan itu bukan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ia datang daripada diri seseorang, daripada diri dia sendiri, berbeza dengan kebaikan. Saya ambil ayatnya. Umpamanya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ayat 79. Yang ini mungkin terjemahan tu saya tak sempat nak buat. Mana-mana kebaikan yang menimpa engkau, maka ia daripada Allah. Mana-mana keburukan yang menimpa engkau, maka ia adalah daripada dirimu sendiri. Dan kami utuskan engkau sebagai Rasul kepada sekalian manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ayat 79. Baik. Ini di antara dia. Kemudian ada lagi beberapa ayat yang lain yang menunjukkan perkara yang sama. Maknanya seolah-olah hanya kebaikan sahaja yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya keburukan tidak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di dalam ayat yang lain, wa ma asabakum di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Yang ni perlu jelas juga sebab ada juga kekeliruan berkenaan dengan masalah ini. Syura di dalam Asy-Syura ayat ke-30.
Cuma terjemahan tu kena tengok sendiri, tapi saya berikan. Asy-Syura ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Mana-mana musibah yang menimpa kamu, maka ia disebabkan oleh usaha tangan-tangan kamu, dan Allah memaafkan daripada kebanyakan yang kamu lakukan. Baik. Jadi di sini pula menunjukkan bahawasanya ada perbezaan antara kebaikan dengan keburukan. Iaitu bila kata kebaikan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Bila kata keburukan dinisbahkan kepada manusia. Seolah-olah bila kebaikan maka ia datangnya daripada Allah, ciptaan Allah Ta'ala, dan maknanya perkara itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, diusahakan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya keburukan pula, dia adalah merupakan ciptaan Allah Ta'ala, tapi dari segi usahanya, ia tidak ada mengena dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langsung tidak ada berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan tadi di dalam ayat-ayat tadi yang telah saya sebutkan tadi, ayat kelompok yang pertama menunjukkan semua itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kelompok yang kedua berkaitan dengan usaha ni datangnya daripada manusia. Nampak? Dua ayat yang pertama tadi. Tu. Maknanya, satu seolah-olah menunjukkan semua. Allah Ta'ala ciptakan perbuatan ni, usaha melakukan perbuatan itu, terjadinya perbuatan itu daripada manusia. Kemudian kelompok yang lain pula menunjukkan berbeza antara kebaikan dan juga keburukan. Jadi bagaimana untuk kita memahami ayat-ayat yang sedemikian? Jadi beberapa taujihat ataupun kita kata penyelesaian solusi yang telah diberikan oleh ulama-ulama. Iaitu antaranya itu adalah merupakan adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari segi adabnya, bila seseorang itu memperolehi kebaikan ataupun dia melakukan kebaikan, maka dia menisbahkan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, bila mana dia berlaku keburukan kepada dia, bila dia melakukan keburukan, maka dia tidak menisbahkan keburukan tersebut kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, dia menisbahkan kepada diri dia sendiri, kekurangan pada diri dia sendiri. Jadi kenapa di antara dia, salah satu sebabnya ialah supaya kita tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap keburukan yang dilakukan oleh kita. Maknanya kita tidak kata bila mana seseorang tu teruk, jauh daripada agama, melakukan kemaksiatan dan sebagainya, maka dia kata nak buat macam mana, Allah Ta'ala dah tentukan lagu ni, dan Allah Ta'ala dah tentukan macam ni. Allah Ta'ala dari segi perbuatan dia, ciptaan dia ciptakan keburukan sahaja kepada aku. Jadi aku terimalah keburukan itu berlaku kepada aku. Nak mengelakkan daripada nisbah yang sedemikian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, supaya manusia ni sentiasa berhati-hati, supaya sentiasa beringat mengelakkan diri daripada melakukan keburukan, kerana keburukan itu datangnya daripada diri dia sendiri, usaha daripada dirinya sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam di dalam surah Jin. Ini dari segi adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa anna la nadri. Nanti saya kongsikan ayatnya dan
Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini daripada surah Jin ayat yang ke-10. Surah Jin ini juzuk yang ke-29 ayat yang ke-10. Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Sesungguhnya kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap manusia yang berada di muka ini ataupun Tuhan mereka iaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki petunjuk kepada mereka. Baik. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala beritahu kita. Walaupun sebelum ni kita dah baca dah, kita dah belajar dah, kita dah tahu dah. Saya telah berikan ayat-ayat tadi. Maknanya Allah taala ciptakan segala perkara. Semua perbuatan manusia. Kemudian berlakunya perbuatan tersebut dengan usaha kita. Cuba dari segi adab dengan Allah Ta'ala. Seperti di dalam ayat surah Jin ni, Allah Ta'ala sebut, kami tidak mengetahui. Siapa kata? Jin kata. Jin kata. Ini ayat-ayat yang menceritakan berkenaan dengan kata-kata jin. Wa anna la nadri. Kami tidak mengetahui. Asyarrun. Apakah keburukan yang dikehendaki terhadap manusia, terhadap makhluk di muka bumi. Keburukan dikehendaki. Atau Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Baik. Ketika mana disebutkan keburukan, tidak dikatakan Tuhan mereka berkehendak. Tidak disebutkan Allah berkehendak. Tetapi disebutkan dikehendaki. Mana tidak disebut, tidak dijelaskan pelaku dia. Tidak dijelaskan pembuat dia. Sebaliknya bila disebutkan petunjuk, bila disebutkan kebaikan, disebutkan Tuhan mereka berkehendak. Tuhan mereka menghendaki. Iaitu Allah Ta'ala menghendaki. Sebab apa kebaikan? Disebutkan dengan jelas. Yang berkehendak kepada kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hakikat sebenarnya, sama ada keburukan ataupun kebaikan yang berlaku di muka bumi, yang berlaku kepada semua makhluk Allah Ta'ala di muka bumi, semuanya dengan ketentuan Allah, semuanya dengan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu dari segi kepercayaan kita. Yang tu dari segi akidah, dari segi kepercayaan. Maknanya kita percaya, kita meletakkan kepercayaan bahawasanya semua kebaikan ataupun keburukan, takdir itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lari daripada Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala. Walaupun semua perbuatan yang berlaku ni, apa yang berlaku ni, usaha daripada manusia. Cuma dari segi nisbah. Hubungkan. Kita kena hubungkan kepada Allah Ta'ala, kebaikan dan keburukan dihubungkan kepada diri kita sendiri. Itu baik. Itu dari segi adab. Sebab itu, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala beri peringatan juga. Jelaskan juga takut-takut kita silap faham daripada beberapa ayat tadi. Ada ayat yang menyebutkan pula keburukan itu bukan daripada Allah. Sedangkan ada ayat yang menyebutkan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Seperti ada apa dipanggil kontradik. Ada percanggahan. Ada percanggahan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri peringatan supaya tidak berlaku salah faham terhadap perkara tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, maknanya manusia berkata, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka kata ini adalah sesuatu nahas yang ada padamu. Katakanlah wahai Muhammad, dia sebelum tu lagi. Wa in tusibuhum, saya tak lengkap. Tapi pis terjemahan tu tak lengkap. Dia sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi maknanya bila mana kebaikan menimpa mereka, mereka berkata ini adalah daripada Allah. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini adalah daripadamu. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW kata kepada mereka, kullum min indillah. Semua kebaikan dan bencana itu berpunca dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat atau pengajaran. Baik. Jadi di sini mana Allah Ta'ala tegur perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang mana kebaikan dia nak nisbahkan kepada diri dia. Kalau benda baik, dia kata dia. Kalau benda buruk, dia kata orang lain. Termasuklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali hal ini dalam kes benda baik, dia kata dia. Benda buruk, dia kata orang lain. Nah, orang tu, orang ni, kamu silap, kamu silap. Nah, benda baik, dia kata dia. Maka Allah Subhanahu wa taala beri peringatan. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Mana kamu kena berhati-hati, kamu kena beringat. Jangan kamu ingat, jangan jangan kamu putuskan perkaitan kamu, hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua kebaikan dan keburukan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk supaya perkara itu berlaku. Nah, perkara itu berlaku sama ada berlakunya nyatanya kebaikan ataupun tidak nyatanya kebaikan. Itu adalah kerana usaha. Itu adalah kerana perbuatan kamu sendiri. Pilihan kamu sendiri. Baik. Jadi perbahasan berkenaan dengan perkara ni, kalau kita lihat agak panjang di kalangan ulama untuk mengelakkan kesalahfahaman di dalam persoalan ini. Supaya tidak berlaku salah faham di dalam persoalan ini, satu sebahagian daripada manusia, firqah, sebahagian daripada kalangan menganggap yang baik sahaja daripada Allah Ta'ala, yang salah, yang sesat, yang buruk itu bukan daripada Allah Ta'ala, tapi sebaliknya daripada diri dia sendiri. Yang tu bukan dari segi akidah, yang tu bukan dari segi kepercayaan, yang tu dari segi adab dengan Allah Ta'ala. Adab dengan Allah Ta'ala, bila berlaku kebaikan, kita hubungkan, nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Bila berlaku keburukan, kita nisbahkan kepada diri kita sendiri. Dari segi akidah, dari segi kepercayaan, semua kebaikan dan juga keburukan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi berlakunya perbuatan ataupun pelaksanaan perbuatan itu adalah daripada usaha manusia itu sendiri, itu adalah daripada usaha diri kita sendiri masing-masing. Jadi mana itu beberapa poin yang nak dijelaskan daripada tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Kemudian seterusnya, jika ada sebarang kemusykilan, boleh kemukakan dahulu kemusykilan tersebut. Ada sebarang soalan? Ya, Ustaz buka soalan. Sekiranya ada sebarang persoalan untuk dikemukakan, silakan bertanya.
Jelas tu semua. Ada sebarang kekeliruan terhadap tajuk yang kita bincang pada pagi ini. Rasanya saya rasa agak jelas apa yang telah saya sebutkan pada pagi ini. Dari segi apa yang terdapat dalam buku ini memang ringkas. Buku ini memang ringkas, sangat-sangat ringkas. Tidak dikemukakan dalil-dalil secara terperinci satu persatu, sebab itu saya tambahkan pelbagai dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan kepercayaan ini. Maknanya kepercayaan ini apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan juga yang dijelaskan oleh penulis buku ini dengan huraian dia, bukan merupakan sesuatu yang mari daripada diri dia sendiri, tetapi sebaliknya ia berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab ajaran Islam tidak lekang daripada dalil, tak pernah lari daripada dalil. Itulah kekuatan ajaran Islam. Kemudian seterusnya, kalau tidak ada apa-apa persoalan, saya rasa untuk bersambung tajuk yang seterusnya ni, dia agak panjang juga. Saya rasa yang ni kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Ya, saya rasa setakat itu saja Ustaz ya. Jadi secara ringkasnya, daripada topik yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu keseluruhan perbuatan apa yang berlaku di dalam alam ini, keseluruhan perbuatan manusia, semuanya tidak lari daripada kehendak Allah, ciptaan Allah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma berlakunya perbuatan tersebut adalah dengan usaha. Dengan usaha, dengan pilihan daripada manusia itu sendiri. Namun begitu dari segi adabnya, bila berlaku perbuatan baik daripada diri kita, maka dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berlaku perbuatan yang buruk daripada diri kita, maka tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi adab makhluk, adab hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Jazakallah kepada Ustaz Samad Nasim atas perkongsian ilmu ini yang cukup jelas sekali, yang mengenai perbuatan manusia itu adalah makhluk. Ya, sebenarnya kita semua sentiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sebenarnya yang sahih. Ya, moga-moga segala salah faham mungkin selama ini akan terungkai dan perjalanan ini dapatlah membantu memberikan kefahaman yang benar. Dan percayalah dan yakinlah dengan sepenuh hati bahawa Allah itu memiliki kehendak, ketetapan, keputusan ke atas semua makhluknya. Dan terima kasih kepada para jemaah sekalian sudi lampahkan masa hingga seterusnya lah. Kita ada lagi kuliah Doha seterusnya dan selepas ini ya. Dan bagi mengakhiri program kuliah Doha ini untuk disambung pada minggu akan datang, kita akhiri dulu Ustaz ya. Saya serahkan pada Ustaz untuk tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan kepada kita semua, menambahkan kefahaman tentang agama, terutama sekali di dalam persoalan akidah. Cuma mungkin agak panjang apa yang saya bincangkan. Sebenarnya apa yang saya fikirkan adalah untuk nak beri kefahaman kepada kita semua, kepada pendengar semua. Usaha nak beri kefahaman dan juga daripada topik yang dibincangkan ini supaya tidak timbul kemusykilan yang sebenarnya kemusykilan itu wujud. Ya, betul. Jadi macam saya yang membaca, cuma tadi saya tidak jelaskan pula kemusykilan yang ni mana golongan yang ni kata begini, golongan yang ni kata begini. Tapi kemusykilan itu wujud disebabkan oleh maknanya kefahaman ini, disebabkan oleh akidah ini, maka timbul kemusykilan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kerana itu saya panjangkan dengan perkongsian dari segi dalil-dalil yang lain untuk supaya tidak timbul lagi kemusykilan tersebut kepada kita. Jadi alhamdulillah
dalam keadaan kita selesa, tidak dihujani kita dengan persoalan-persoalan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita. Mudah-mudahan jika dihujani dengan serangan-serangan akidah, persoalan-persoalan, dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita dapat menangkis segala kemuskilan-kemuskilan tersebut. Jadi saya sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ya. Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi minggu depan. Ada lagi keluarga kita seterusnya sama-sama dengan Terima Fadil kasih Ustaz. Ustazah Kalau dan Ashraf. sahabat-sahabat. Ya, sama-sama, Fahim. Okey, seterusnya marilah